wujud, maka kamu juga tidak boleh jadikannya sebagai alasan untuk membiarkan diri kita berada di dalam kezaliman itu. Kita mesti berhijrah. Tetapi kita kena ingat bahawa zaman Rasulullah masih ada hijrah. Bahkan Rasulullah dia kata la hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah seperti mana hijrah permukaan Mekah ini. Yang ada dia kata walakin hijratul fikr. Yang ada ialah hijrah fikr. Pemikiran kita sekurang-kurangnya buat step yang pertama, iaitu memperbetulkan tasawur kita ke atas Islam. Islam ni dia kalau kita umpamakan orang buta mengenali gajah, maka dia akan mengenali gajah itu berdasarkan kepada rambaan dia. Di mana yang dia raba, part mana yang dia raba, betul tak? Kalau dia raba dia punya belalai tu, maka dia punya telinga tu, maka gajah itu seumpama dia kata nipis, besar, macam talam. Kalau dia pernah labu talam lah, kan? Dulang, ya? Kalau dia meraba dia punya belalai itu, maka dia anggap gajah itu memanjang, dan seterusnya. Jadi dia akan memerlukan beberapa ramai orang buta berbincang untuk cantumkan itu semua, barulah dia nampak oh Islam ataupun gajah itu begitu. Itu pun tidak dapat dia sebenar-benarnya mengenali. Jadi contoh yang paling baik ialah apabila kita dengan mata yang sempurna, dengan akal yang sempurna melihat gajah itu, barulah kita boleh jelas. Jadi begitulah kita melihat Islam itu dengan tasawur yang betul, dengan the world view of Islam yang betul. Itu step yang pertama. Barulah kita boleh memenuhi sebahagian daripada syarat yang disebut ya ayyuhallazina amanu dakhulu fi silmi kaffah. Artinya dikatakan kaffah, masuklah kamu Islam keseluruhannya. Itu salah satunya ialah dengan mempunyai fikrah Islamiah yang benar. Islam bukan perkara juz'i, separuh-separuh, ataupun yang lebih khusus ibadah khusus sahaja. Tapi Islam itu meliputi seluruhnya, iaitu segala sistem kehidupan kita. Jadi itulah hijrah yang pertama, yang paling utama, yang paling dikehendaki, iaitu bukan hijrah secara juz'i dengan melihat bahawa Islam itu adalah keseluruhannya, barulah yang lain-lain itu lebih easily fall in place. Saya ambil contoh siapa sahabat-sahabat yang pernah baca kitab ni? Kitab ni adalah kitab yang kalau kita duduk dalam hierarki, kitab ni boleh katakan kitab yang paling aula lah untuk dibaca mula-mula, sebab dia adalah melihat Islam itu secara keseluruhannya. Kitab ni ditulis oleh Ustaz Fatih Yakan, salah seorang daripada generasi awal Ikhwanul Muslimin yang menjadi textbook kepada semua gerakan Islam. Saya bekerja di Sudan pun, kitab ni easily available. Memang kitab teks dekat Sudan ada lebih kurang 4 grup ikhwan berpecah. Saya duduk dalam Basrah, golongan peniaga. Jadi dia guna kitab yang sama. Jadi kitab ni memang kalau pergi mana-mana pun memang kita baca, sebab kitab ni is very basic untuk kita memahaminya. Jadi dia kata ma zayani intima'il Islam. Dia kata apa artinya saya menganut Islam. Kitab ni cukup popular. Kalau kita ini kitab ni saya beli pada tahun 87 pun. Saya dah hazam beberapa kali dah. Dan kalau belum ada sahabat-sahabat elok beli ni, cuma harga ingat RM6.5 pun. Tapi saya suka yang Pustaka Salam. Dia ada satu lagi penerbit dia. Tapi saya suka yang terjemahan Pustaka Salam. Okey, kitab ni dia ada terbagi pada dua bahagian. Bahagian pertama, bagaimana
kita yang dikatakan masuk Islam itu menyempurnakan definisi itu dari perspektif individu Islam. Itu bahagian pertama. Lepas itu bahagian yang kedua, selepas kita sempurna sebagai individu Islam, apa kerja kita, apa tanggungjawab kita. Itu part yang kedua dalam kitab ni. Saya bacakan sedikit. Kita akan berhenti lagi 10 minit lagi 8 minit. 10 minit sebelum pukul 2 boleh? InsyaAllah. Dia kata saya mestilah Muslim dari sudut akidah. Saya mestilah Muslim dari sudut akidah. Selagi kita belum Muslim dari sudut akidah, kita tidak boleh claim diri kita sebagai saya telah pun menganut Islam. Dalam kitab ni ada banyak penjelasan-penjelasan yang macam rukun untuk dikatakan kita Islam dari sudut akidah. Ada 19 item di dalam kitab ni. Kalau sahabat-sahabat boleh baca, memang very interesting. Ada 19 item yang kita perlu hazam dan praktis. Barulah kita boleh claim bahawa kita sudah sempurna Islam dari sudut akidah. Selepas daripada sudut akidah, maka manifestasi daripada Islamnya kita dari sudut akidah tadi sepatutnya dia membuahkan hasil kita Muslim dari sudut ibadah. Manifestasi daripada keyakinan kita kepada rukun iman yang 6 tadi itu, maka kita dengan sendirinya akan melakukan perintah rukun Islam yang 5 itu dengan keyakinan itu. Dan kalau kita ambil ibadah sebagai ibadah khusus, maka rukun Islam yang 5 itu. Ya. Manifestasi daripada melakukan Islam dari sudut ibadah tadi itu, maka Allah akan menimbulkan kita memberikan kita peningkatan, iaitu saya mestilah Muslim dari sudut akhlak. Akhlak maknanya kerja buat kita. Akhlak ni adalah hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia, hubungan kita dengan semua ciptaan Allah di muka bumi ini. Itu akhlak kita. Maknanya kita punya interpersonal relationship contohnya. Kita dengan manusia, kita dengan binatang, kita dengan semua ciptaan Allah. Mestilah berpandu kepada masuk ke dalam kepada Islam dan kepada akidah. Sebab tu kalau kita kata dalam management books pun dia kata principle centered leadership. Kan? Kepimpinan berdasarkan kepada prinsip. Maknanya prinsip dia apa? Kita orang Islam, prinsip kita bahawa yang tengah sekali itu akidah, surrounded by manifestasi daripada akidah tadi, maka adalah ibadah, lepas tu barulah akhlak kita akan dibina berdasarkan kepada melaksanakan solat contohnya. Sebab Allah sendiri berkata inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, kan? Apabila orang yang solat itu, dia Allah garanti dia akan menatijahkan akhlak yang baik.